Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia dan selamat malam. Terima kasih kerana terus kekal dan setia bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini seperti kebiasaan pada jam 9 malam di saluran berita RTM, TV1 dan juga penseriman secara dalam Thailand di RTM Klik. Malam ini kita berkongsikan secara dalam Thailand di Facebook ataupun media sosial berita RTM. Juga kami kongsikan di Facebook ataupun media sosial Jabatan Imigresen Malaysia. Untuk membawakan gambaran lebih lanjut, topik pada malam ini Imigresen Transformasi Digital Asas Kecemerlangan. Bersempena dengan sambutan Hari Imigresen 2022 menjelang beberapa hari saja lagi, dan ini merupakan suatu kesempatan yang terbaik untuk kita bercakap lebih lanjut tentang bagaimanakah aspek dan juga inisiatif untuk kita menterjemahkan penambahbaikan penyampaian perkhidmatan Jabatan Imigresen Malaysia. Untuk saya terus memperkenalkan tetamu istimewa pada malam ini, saya Mak Pesati untuk bersama dengan yang berbahagia Datuk Seri Khairul Zami bin Daud, Ketua Pengarah Imigresen Malaysia. Assalamualaikum, selamat malam Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baru pulang dari Sabah. Terima kasih kerana terus saja bersama kami di Bicara Naratif pada malam ini. Datuk Seri, menjelang lagi beberapa hari saja, Jabatan Imigresen Malaysia akan menyambut untuk sambutan Hari Imigresen 2022 bertemakan transformasi digital asas kecemerlangan. Ini satu perkara yang baik kerana kita melihat tentang transformasi dan juga menggunakan medium ataupun elemen digital dalam penumpuan kepada asas kecemerlangan Jabatan Imigresen. Mungkin ini kesempatan terbaik untuk Datuk Seri memulakan bicara pada malam ini dengan pengenalan dan pendahuluannya, Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Ya. Salam kita demi negara. Yang pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada RTM kerana memberi peluang kepada Jabatan Imigresen pada malam ini untuk muncul ke udara dan di samping bercakap tentang transformasi digital. InsyaAllah saya juga akan menghuraikan beberapa isu yang selama ini sering menjadi bualan yang berkaitan dengan perkara-perkara keimigrasionan ini. Okay. Bercakap mengenai transformasi digital, asas kecemerlangan ini, ia adalah tema yang telah dipilih untuk sambutan Hari Imigresen. Dan kenapa fokusnya kepada transformasi digital? Yang pertama kerana inilah hasrat kerajaan sebenarnya untuk melihat jabatan dan agensi-agensi kerajaan meningkatkan kecekapan sistem penyampaian supaya rakyat lebih mudah berurusan dengan kerajaan. Dan dalam suasana pandemik dan juga dalam suasana di mana kita menghadapi norma-norma baru sekarang ini, saya lihat salah satu cara untuk meningkatkan kecekapan ini, transformasi yang begitu relevan sekali untuk dilaksanakan ialah melalui digital dan perkhidmatan secara online. Izinkan saya untuk mulakan sedikit dengan sejarah bagaimana bermulanya transformasi digital ini. Silakan. Tahun 2019, saya dilantik sebagai Ketua Pengarah Imigresen ini. Dan saya lihat ketika itu pejabat sesak dan pelanggan-pelanggan jabatan terpaksa menunggu dengan begitu lama sekali. Berbaris untuk mendapatkan perkhidmatan imigresen. Saya ambil contoh pembayaran dah. Bayaran mesti dilakukan dengan cek ataupun dengan bank draft. Jadi seseorang pelanggan itu yang pertama terpaksa pergi ke bank terlebih dahulu. Mengambil nombor dan berbaris di bank untuk menyediakan bank draft. Kemudian datang ke pejabat imigresen, mengambil nombor dan berbaris lagi untuk mendapatkan perkhidmatan, membuat bayaran. Kemudian menunggu untuk mendapatkan perkhidmatan seterusnya. 4-5 jam masa dihabiskan di situ. Jadi pada bulan Jun tahun 2019, kami memulakan satu transformasi iaitu e-payment ataupun e-pembayaran, di mana pelanggan-pelanggan imigresen boleh membuat bayaran dengan menggunakan sama ada e-wallet, credit card, debit card, ataupun bayaran melalui portal. Dan ia disokong sepenuhnya oleh Kementerian Kewangan. Pilot projek selama 6 bulan dan mulai Januari tahun 2020 ia dijadikan satu kaedah pembayaran yang wajib di Jabatan Imigresen di Malaysia, dan sehingga sekarang ia menjadi satu norma yang biasa di jabatan ini. Jadi pelanggan-pelanggan Jabatan Imigresen sekarang ini tidak perlu lagi menggunakan cek dan sebagainya. Mereka boleh membuat bayaran terus secara direct transfer kepada akaun kerajaan dan kemudiannya datang untuk mendapatkan perkhidmatan dengan membawakan slip bayaran. Begitu mudah sekali. Dan hasil daripada usaha kami di dalam
digital ini dan online ini, pada November 2021, Jabatan Imigresen telah mendapat pengiktirafan oleh Kementerian Keuangan selaku agensi kerajaan yang pertama mencapai 100% di dalam e-payment ini. Dan baru-baru ini juga mendapat penghargaan lagi daripada MDEC selaku agensi sokongan kerajaan yang melaksanakan usaha-usaha ke arah digital ini. Dan selepas e-payment, pelbagai perkhidmatan lain yang dimulakan secara beransur-ansur, secara di atas talian ini, online ataupun digital. Program MM2H contohnya, kini boleh dimohon secara online oleh warga negara asing yang berminat untuk menyertai program ini melalui eMM2H. Tidak perlu lagi menggunakan perkhidmatan ejen seperti dahulu. Dan pembaharuan permit kerja yang dikenali sebagai ePLKS kini boleh dibuat secara online melalui sistem yang dibangunkan sendiri oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Direct application? Direct application, pembayarannya secara online, kemudian datang ke pejabat untuk mendapatkan pas yang telah di-renew. Dan mereka tidak lagi perlu seperti dahulu menggunakan perkhidmatan ejen dan sebagainya, berurusan terus dengan jabatan. Dan kalau boleh saya kongsikan, usaha-usaha ke arah perkhidmatan digital dan di atas talian ini, selain daripada berjaya meningkatkan kecekapan, kami berjaya menjimatkan peruntukan kerajaan. E-payment contohnya, Imigresen kini tidak lagi memerlukan perkhidmatan syarikat kawalan keselamatan untuk membawa cash yang kadang-kadang satu hari sampai 600,000 ataupun 1 juta untuk dibawa ke bank selepas pejabat ditutup. Dan penjimatan daripada perkhidmatan syarikat kawalan keselamatan ini sejak program e-payment ini dilaksanakan ialah di sekitar 5 juta. Dan begitu juga penjimatan daripada pembaharuan pas kerja yang saya maklumkan sebentar tadi, kami berjaya menjimatkan antara 10 ke 20 juta apabila perkhidmatan ejen, perkhidmatan vendor tidak lagi diperlukan. Datuk Seri, apakah kalau kita melihat kepada informasi dan juga transformasi yang dilakukan oleh Jabatan Imigresen ini menandakan bahawasanya selepas ini pelaksanaan ataupun penyampaian perkhidmatan itu akan dilaksanakan secara 100% secara dalam talian, dan apakah sudah mula sedikit demi sedikit memasukkan perkhidmatan kaunter secara konvensional, Datuk Seri? Kita perlu mengakui juga bahawa terdapat setengah kawasan di dalam negara kita ini di mana infranya mungkin belum mencukupi untuk imigresen melaksanakan perkhidmatan secara online ini sepenuhnya. Perkhidmatan online ini bergantung kepada sama ada perkhidmatan internet terdapat atau tidak di dalam kawasan berkenaan. Jadi tanpa adanya perkhidmatan internet yang baik, perkhidmatan manual masih diperlukan di kawasan berkenaan. Jadi saya boleh maklumkan bahawa perkhidmatan digital dan di atas talian ini ialah hala tuju jabatan untuk tahun-tahun yang mendatang. Tetapi dalam masa yang sama kami masih mengekalkan mungkin dalam 10 ke 20% perkhidmatan manual, perkhidmatan kaunter. Dan perkhidmatan pasport contohnya, warga kita di kalangan warga emas ini yang berusia 60 tahun ke atas, mereka boleh datang terus ke kaunter. Kanak-kanak dan juga OKU, mereka boleh datang ke kaunter tanpa perlu menggunakan perkhidmatan. Itu yang kita nak sentuh, Datuk Seri. Ramai yang bertanya berkenaan tentang isu sama ada permohonan baru ataupun pembaharuan semula pasport. Lebih-lebih lagi apabila persepadan sudah dibuka dan dokumen itu adalah suatu kemestian untuk diperbaharui pada ketika ini. Bagaimana urusan secara dalam talian dilakukan dan bagaimana urusan konvensional dibolehkan atau dibenarkan dalam tempoh-tempoh ini, Datuk Seri? Bagi perkhidmatan pasport, baru-baru ini rakyat kita yang menunaikan fardu haji yang perlu membaharui pasport mereka dikecualikan daripada menggunakan perkhidmatan online. Mereka boleh datang terus ke kaunter dan membuat pembaharuan. Terdapat kaunter khas yang disediakan oleh imigresen ketika itu. Dan kanak-kanak, OKU, warga negara yang telah mencapai tahap warga negara emas ini dan beberapa golongan tertentu dikecualikan. Mereka boleh datang terus ke kaunter. Dan selain daripada itu,
mereka diwajibkan untuk menggunakan perkhidmatan online ini kerana ia lebih mudah sebenarnya. Bayaran boleh dibuat melalui pasport online, biometrik dan juga gambar boleh dimuat naik di dalam sistem berkenaan. Dan kemudian menunggu notifikasi diberi melalui email datang ke pejabat immigration dan mereka perlu membuat kutipan di pejabat mana yang mereka pilih di dalam sistem berkenaan. Berapa lama tempoh notifikasi itu, Datuk Seri? Notifikasi itu dia bergantung kepada, kalau sebelum ini volume permohonan terlalu banyak, kami berikan antara 3 ke 5 hari. Tetapi sekarang ni boleh di antara 1 ke 3 hari. Wow, okey. Itu mungkin ya kita kata apa yang perlu diperbarui dan juga ditanyakan oleh pihak golongan masyarakat. Berkenaan tentang isu peralihan dari fasa pandemik kepada endemik yang kita ketahui yang diumumkan oleh pihak kerajaan, isu pendatang asing tanpa izin juga turut menjadi bualan dengan pembukaan persepadanan dan juga ruang untuk ekonomi kembali pulih. Tujuan operasi dan juga pelaksanaan operasi bagaimana dipertingkatkan dari semasa ke semasa oleh pihak imigresen? Isu pendatang asing tanpa izin ini, kita harus akui yang pertama bahawa ia adalah satu isu global. Malaysia sebagai sebuah negara yang lebih maju dari segi ekonominya, lebih stabil, tentunya akan menjadi tumpuan kepada rakyat daripada negara-negara jiran untuk datang ke negara kita mencari rezeki dan sebagainya. Ini adalah satu masalah global. Namun begitu, tidak bermakna immigration mengambil mudah perkara ini. Operasi sentiasa dilaksanakan setiap hari. Dan kalau boleh saya kongsikan, mulai pada tahun ini saja, sejumlah 7,000 operasi pemeriksaan dan penangkapan ke atas warga negara asing ini kita lakukan. Dan 52,000 warga asing yang telah kita periksa dan jumlah mereka yang ditahan ialah di sekitar 20,000. Dan kita telah pun menghantar pulang seramai 17,000 rakyat asing yang ditahan di depo-depo. Dan di dalam depo immigration sekarang ini masih terdapat antara 16 ke 17,000 warga negara asing yang masih ditahan, yang mana mereka ini menunggu untuk dihantar pulang ataupun dalam bahasa lainnya diusir ke negara masing-masing. Berapa lama tempoh penghantaran pulang? Tempoh penghantaran pulang ini dia bergantung kepada berapa cepat kedutaan masing-masing memproses dokumen perjalanan. Kerana mereka ini adalah pendatang asing tanpa izin yang tidak mempunyai dokumen. Jadi untuk dihantar pulang, mereka perlu mempunyai sama ada pasport ataupun sijil perjalanan kecemasan. Kedutaan masing-masing akan membuat beberapa proses dahulu. Mereka perlu mengakui bahawa ini ialah rakyat mereka. Mereka membuat siasatan terlebih dahulu, kemudian akan dikeluarkan travel document. Selalunya mengambil masa antara 1 ke 2 bulan untuk mereka ni dihantar pulang. Datuk Seri, terdapat beberapa dakwaan negatif yang dilemparkan kepada pihak imigresen khususnya dalam isu yang berlaku di depo imigresen. Jadi apakah ini kesempatan terbaik untuk Datuk Seri menjawab tumahan ataupun lemparan-lemparan negatif yang diberikan oleh setengah pihak tidak bertanggungjawab, Datuk Seri? Baru-baru ini hangat diperkatakan tentang bilangan tahanan yang meninggal dunia di dalam depo-depo imigresen. Dan laporan-laporan negatif mengatakan bahawa mungkin mereka ini menjadi mangsa kepada kekasaran oleh pegawai-pegawai imigresen. Saya ingin tegaskan di sini bahawa kesemua tahanan yang meninggal ini adalah berpunca daripada penyakit yang mereka hadapi. Dan SOP dia dalam menguruskan kematian ini ialah apabila berlaku saja kematian, yang pertama laporan polis akan dilakukan oleh pegawai yang bertugas. Kemudian mayat berkenaan akan dibawa ke hospital untuk dikeluarkan, untuk diperiksa dan dikeluarkan laporan perubatan. Dan jika sekiranya laporan perubatan ini mengatakan bahawa tahanan ini mati kerana salah laku, dia pukul dan sebagainya, tidak ada kompromi daripada saya. Mereka yang bertanggungjawab akan terpaksa melalui proses undang-undang seterusnya, akan dikenakan tindakan. Dan saya beri jaminan bahawa kematian yang berlaku setakat ini adalah semua disebabkan oleh penyakit dan terdapat laporan perubatan daripada hospital, daripada doktor yang bertauliah yang memeriksa mereka ini.
Dan laporan-laporan negatif yang disebarkan di luar sana dikeluarkan oleh mereka yang tidak pernah datang melawat pun ke dalam depo-depo immigration ini. Yeah. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan di dalam depo immigration itu. Terdapat depo-depo di Bukit Jalil contohnya, saya beri contohnya. Kami menyediakan perkhidmatan pembelajaran untuk kanak-kanak yang ditahan di sana. Terdapat taman mainan kecil untuk mereka. Dan makanan di semua depo, makanan adalah mencukupi. 4 kali sehari diberikan. Dan jika mereka ini didapati mempunyai penyakit dan sebagainya, mereka akan dibawa ke hospital untuk mendapatkan perubatan. Yeah. Dan piawaian yang digunakan oleh immigration di dalam menguruskan depo ini adalah selaras dengan apa yang dipanggil Mandela Rules. Iaitu standard Mandela ni. Teratur dari segi makan minumnya, tempat tinggal yang selesa dan sebagainya. Sekurang-kurangnya hak asasi mereka yang digelar sebagai pendatang asing tanpa izin ini terbela dan juga terjaga walaupun berdepan dalam tempoh ekstradisi ataupun penghantaran semula ke negara masing-masing. Datuk Seri, kita nak berjeda seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Bagi kita bersua kembali dalam Bicara Naratif, anda sedang menonton kami di perkongsian media sosial Berita RTM dan juga Jabatan Imigresen Malaysia. Masih lagi bersama dengan Datuk Seri Khairul Zami bin Daud, Ketua Pengarah Imigresen Malaysia. Datuk Seri, seketika tadi kita banyak bercakap berkenaan tentang isu pendatang asing tanpa izin. Kini kita hubung kaitkan dan korelasikan dengan program rekalibrasi pendatang asing. Jadi bagaimana program ini dan kejayaannya pada ketika ini untuk diterjemahkan khususnya dalam usaha kita untuk memastikan isu-isu pendatang asing yang tinggal lebih masa ini dapat diselesaikan bersama, Datuk Seri? Ya, program rekalibrasi ini dimulakan pada tahun Disember 2020. Dan ia terbagi kepada dua, iaitu rekalibrasi pulang yang membenarkan warga negara asing yang telah tinggal lebih masa untuk pulang dengan hanya membayar kompaun sebanyak RM500. Dan terdapat satu lagi rekalibrasi yang dijalankan serentak, iaitu rekalibrasi tenaga kerja. Dan ia memberi peluang kepada mereka yang telah tamat tempoh permit kerjanya ataupun mereka yang telah tinggal lebih masa untuk bekerja semula dengan syarat mereka ini mempunyai majikan. Dan seperti mana yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, program rekalibrasi ini boleh disifatkan sebagai satu kejayaan. Kerana yang pertama, ia dijalankan tanpa menggunakan perkhidmatan orang tengah, tanpa menggunakan perkhidmatan vendor. Kesemua mereka berurusan terus dengan Jabatan Imigresen Malaysia dan secara online juga, secara digital. Immigration berjaya mencipta sistem online untuk membolehkan mereka berurusan terus dengan jabatan. Dan rekalibrasi pulang, saya kongsikan jumlahnya, mereka yang telah mendaftar ialah 294,000 pendatang asing tanpa izin dan 257,000 telah pun pulang ke negara masing-masing dan selebihnya itu sedang menunggu jadual penerbangan ataupun tiket feri masing-masing untuk pulang. Dan bagi rekalibrasi tenaga kerja sejumlah 418,000 parti berdaftar dan mereka ini sedang mereka yang layak sedang diproses untuk diberikan dengan pas lawatan kerja sementara. Dan sehingga hari ini sejumlah 100,000 PLKS telah dikeluarkan kepada pendatang asing tanpa izin ini untuk mereka bekerja semula secara sah. Dan yang selebihnya itu sedang menunggu untuk diproses. Dan di dalam mesyuarat Jawatankuasa Khas Pekerja Asing semalam yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Manusia, kemudahan telah diberikan supaya kesemua mereka yang mendaftar dan lulus verifikasi boleh terus diproses dengan PLKS ataupun permit kerja ini. Dan ini tentunya akan mempercepatkan lagi proses untuk menjadikan mereka ini tenaga kerja yang sah di negara kita. Jadi kalau kita lihat bilangan parti yang mendaftar untuk kedua-dua program rekalibrasi ini berada pada sekitar 720,000 dan ini adalah satu kejayaan.
Dan program ini sekaligus boleh menjawab persoalan yang selama ini dibangkitkan oleh pelbagai pihak. Bahawa di dalam negara kita ini ada 5 juta, 6 juta parti. Masing-masing bercakap tanpa fakta. Apabila kita laksanakan program ini, sasaran immigration sebelum ini ialah di sekitar 700 ke 800 ribu parti akan berdaftar, dan dengan jumlah yang direkodkan sekarang ini ia tidak berbeza jauh daripada sasaran yang telah ditetapkan. Dan mungkin ada lagi mereka yang berdegil, yang tidak mahu keluar untuk menyertai program ini, dan tindakan tegas melalui operasi penguatkuasaan akan dilaksanakan. Majikan yang masih menggaji pendatang asing tanpa izin akan dikenakan tindakan mengikut undang-undang. Mereka boleh didenda ataupun dipenjara. Sementara parti yang masih lagi memilih untuk tinggal secara tidak sah, mereka ini akan diburu, ditangkap, dikenakan tindakan penjara dan akhirnya akan diusir keluar dan disenarai hitam daripada masuk semula ke dalam negara kita. Datuk Sri, saya melihat isu rekalibrasi ini akan dapat melaksanakan satu pemantauan lebih efektif kepada tenaga kerja asing ataupun kepada pendatang asing ini, dan di samping itu juga dalam kita menjawab persoalan tentang keperluan untuk mencukupkan bilangan bagi pekerja ataupun buruh asing dalam sektor-sektor kritikal. Cuma ada isu yang hangat dibangkitkan pada ketika ini berkenaan tentang isu pembantu rumah. Apakah ini kesempatan yang terbaik untuk kita membincangkan dan juga bercakap lebih lanjut tentang isu yang dibangkitkan dan juga isu-isu yang berkaitan tentang pembantu rumah dari luar negara? Kita bercakap tentang pekerja asing dahulu. Sekarang ini jumlah pekerja asing yang mendaftar di Jabatan Immigration Malaysia, bermakna mereka yang mempunyai PAS yang sah ini, ialah seramai 1.1 juta semua sekali. Dan daripada jumlah ini, tenaga kerja asing yang paling ramai sekali ialah Indonesia, 338,000. Dan pembantu rumah asing keseluruhannya berjumlah 80,000. Dan jumlah yang paling ramai ialah di Indonesia, iaitu 55,000 warga negara Indonesia yang bekerja di negara kita ini sebagai pembantu rumah. Ya, saya akui bahawa terdapat sedikit kontroversi baru-baru ini berkaitan dengan pelaksanaan MOU yang telah ditandatangani oleh Malaysia dan Indonesia. Malaysia diwakili oleh Kementerian Sumber Manusia dan di sebelah Indonesia ialah Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Apa yang menjadi isu sebenarnya hanyalah satu salah faham tentang penggunaan sistem. Di dalam MOU dinyatakan bahawa one channel system. Jadi bagi mengatasi masalah ini, mesyuarat Jawatankuasa Khas Pekerja Asing semalam yang dipengerusikan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Manusia ini telah mengeluarkan arahan supaya Pegawai Kanan Kementerian Sumber Manusia dan saya sendiri selaku Ketua Pengarah Immigration bertemu dengan Duta Besar Indonesia di sini. Dan pertemuan itu telah pun diadakan semalam. Dan kekeliruan itu telah diperjelaskan di mana kedua-dua pihak bersetuju secara prinsip untuk sistem diintegrasikan. Bermakna sistem di Indonesia itu akan diintegrasikan dengan sistem Made Online di Malaysia. Sistem yang digunakan oleh Jabatan Immigration sekarang. Yang menjadi persoalan ini. Dan secara prinsipnya bersetuju, dan Indonesia akan mengambil tindakan yang sewajarnya setelah mendapat persetujuan daripada Jakarta. Ini yang dimaklumkan oleh Duta kepada saya di dalam pertemuan semalam. Dan pada hari ini juga Kementerian Sumber Manusia telah menulis secara rasmi kepada kedutaan. Dan sementara menunggu keputusan rasmi ini diperolehi daripada Jakarta, kita juga telah memohon kepada pihak kedutaan, pihak Indonesia, supaya pekerja asing di lain-lain sektor ini dibenarkan masuk. Sementara kita menunggu untuk persetujuan prinsip yang telah dicapai dalam pertemuan semalam ini dijadikan sebagai satu keputusan rasmi. InsyaAllah dengan integrasi Indonesia dan juga Malaysia itu, padanan maklumat pekerja asing tersebut akan dapat diintegrasikan dan juga diselarikan. Datuk Seri, kita nak kembali berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif.
Ya, Alhamdulillah kita bersua kembali di Bicara Naratif. Anda boleh menyaksikan kami penstreaman sedalam talian di laman media sosial Berita RTM dan juga di Jabatan Imigresen Malaysia. Datuk Seri Khairul Zamir bin Daud, Ketua Pengarah Imigresen Malaysia bersama kita pada malam ini juga berkolerasi dengan transformasi digital asas kecemerlangan. Datuk Seri, isu yang boleh kita bawakan dalam tempoh masa ketika ini adalah berkenaan tentang pembukaan semula sempadan, dan sudah pastinya di stesen imigresen di Persempadanan Negara juga sedang makin sibuk berbanding sebelumnya. Jadi perihal tentang pembukaan kaunter dan juga proses untuk keluar masuk Persempadanan Negara itu, apa yang boleh diterjemahkan? Khususnya ada beberapa aduan ataupun dakwaan daripada beberapa golongan masyarakat mengatakan proses yang agak perlahan yang terpaksa dilalui atau ditepuhi untuk keluar masuk ke dalam negara. Ya, semenjak 1 April, kesemua pintu masuk di negara kita mengalami perubahan 360 darjah. Kalau sebelum ini dulu senyap, sekarang ini kembali seperti mana sebelum pandemik. Dan saya akui bahawa sememangnya pihak saya dari masa ke semasa menerima kritikan tentang queue yang panjang, baris yang panjang contohnya, ataupun kesesakan di beberapa pintu masuk. Izinkan saya untuk jelaskan perkara ini. Di KLIA contohnya, kadang-kadang berlaku pendaratan kapal terbang daripada antarabangsa ni. 10 ataupun 11 kapal terbang mendarat satu persatu dalam tempoh antara 5 ke 10 minit. Jadi apabila 500-600 kali keluar daripada pesawat-pesawat ini, tentunya ia akan mengambil masa untuk diselesaikan, terutamanya bagi warga negara asing. Warga negara Malaysia boleh terus menggunakan autogate yang terdapat di KLIA. Tetapi bagi warga negara asing, mereka perlu melalui kaunter dan diperiksa. Dan tempoh pemeriksaan itu sebenarnya tidaklah lama. Bagi mereka yang bukan datang daripada negara yang berisiko tinggi, masa yang diambil cumalah di antara mungkin 10 ke 15 saat paling lama pun. Pasport akan diimbas ke dalam sistem dan maklumat tertentu akan dimasukkan ke dalam sistem. Dan kemudian mereka boleh keluar daripada kaunter. Bagi setengah negara yang kadang-kala kita tafsirkan sebagai negara yang mempunyai risiko keselamatan, pemeriksaan yang lebih lanjut perlu dibuat. Di mana buku pasport mereka itu akan disemak, ke mana mereka travel sebelum itu dan berapa kerap mereka ini keluar masuk ke dalam negara kita. Dan proses ini adalah sama. Kalau kita pergi ke negara luar sekalipun, kita juga akan melalui proses ini. Buku pasport kita akan diperiksa dan sebagainya. Dan atas faktor-faktor keselamatan ini, kadang-kadang pemeriksaan itu mengambil masa yang sedikit lama, terutamanya di pintu masuk udara. KLIA, KLIA 2 di Sabah dan juga di Sarawak. Bagi Tambak Johor pula, ataupun bangunan Sultan Iskandar di Tambak Johor sana, pekerja-pekerja kita yang bekerja di Singapura sekarang ni telah kembali bekerja di sana seperti biasa. Dan satu hari mereka yang berulang-alik dengan motosikal ini jumlahnya melalui Tambak Johor saja antara 45 ke 50 ribu motosikal setiap hari. Dan mereka ini akan melalui 50 kaunter yang kita kenali sebagai kaunter M-Bike. Dia adalah kaunter auto. Penunggang-penunggang motosikal ini cuma perlu mengimbas pasport masing-masing tanpa perlu membuka helmet ataupun topi keledar ini. Dan masanya ialah di antara 5 ke 7 saat. Dan selepas itu mereka boleh meneruskan perjalanan. Jadi kalau 50,000 motosikal, masanya ialah di antara pukul 4.45 pagi sehingga pukul 6.30 pagi, waktu puncak untuk mereka ini, melalui 50 kaunter immigration, 50 kaunter M-Bike ini. Sudah tentu akan berlaku kesesakan, tetapi sistem berjalan dengan baik. Kesemua mereka ini boleh meneruskan perjalanan ke Singapura untuk bekerja.
Dan begitu juga dengan di laluan kedua ataupun lebih dikenali sebagai Kompleks Sultan Abu Bakar ni, KSAB. Mereka yang menggunakan motosikal setiap hari di antara 20 ke 30 ribu dan melalui 25 kaunter yang dikenali sebagai M-Bike ini. Memang berlaku kesesakan untuk tempoh waktu tertentu, tetapi selepas itu keadaan akan kembali normal. Dan beberapa penambahbaikan sedang dibuat di kedua-dua pintu masuk ini. Contohnya kalau di Tambak Johor itu kaunter bagi laluan kenderaan sekarang ni sedang dibuat ubah suai untuk, kalau sebelum ni 2 kaunter, sekarang ni akan dijadikan 1 kaunter saja dan kerja-kerja ini sedang berjalan. Dan saya akui bahawa sedikit sebanyak ia menyumbang kepada kelewatan pemeriksaan kerana terdapat lorong-lorong tertentu yang terpaksa kita tutup. Tetapi apa yang pentingnya ialah kesemua rakyat kita ini boleh meneruskan perjalanan mereka untuk mencari rezeki setiap hari, walaupun berlaku sedikit kesesakan, tetapi sistem yang ada berjalan dengan baik, alhamdulillah. Jumlah penugasan anggota ataupun pegawai imigresen di pintu-pintu masuk negara pula bagaimana, Datuk Seri? Kalau di bangunan Sultan Iskandar saja terdapat lebih kurang 900 orang pegawai dan anggota di sana. Dan di KLIA saja, KLIA 1 dan KLIA 2, 1,000 lebih. Dan terdapat sumber manusia ni, kalau kita ingin mendapatkan satu jumlah yang ideal, ia tidak akan mencukupi kerana kekangan-kekangan yang lain. Contohnya immigration, kami ada 3 depo sementara yang diwujudkan semasa pandemik. Dan mereka ini menggunakan tenaga kerja sedia ada. Jadi dipindahkan daripada pintu masuk. Sekarang ini sedang dibuat penjajaran semula untuk membolehkan mereka ini kembali bertugas di pintu masuk, dan depo ini akan dibawa pegawai daripada negeri-negeri lain. Dan sebab itu hala tuju immigration sekarang ini ialah ke arah digital dan online. Kerana kita tidak boleh lagi beroperasi secara tradisional. Apabila terdapat pintu masuk baru yang dibuka, contohnya memohon kepada kerajaan untuk menambah bilangan anggota dan sebagainya, ini cara lama. Immigration sedang berusaha untuk meningkatkan kapasiti dan capability digital ini supaya bilangan anggota yang ada sekarang ini tidak perlu dibuat penambahan. Supaya immigration boleh beroperasi dengan bilangan anggota yang sedia ada dengan menggunakan teknologi baru. Datuk Seri, gambarannya cantik apabila kita menggunakan transformasi digital ataupun platform digital itu untuk memudah atau sebagai pemudah cara kepada pelanggan ataupun kepada masyarakat. Tetapi bagaimana pula dengan isu penambahbaikan kepada sistem digital itu supaya tidak berlaku kelewatan ataupun masalah? Ini akan kita bincangkan seketika nanti dalam Bicara Naratif, dan kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Ya, kita bersua kembali dalam Bicara Naratif. Anda boleh lagi menyaksikan kami di perkongsian laman sosial Berita RTM dan juga Jabatan Imigresen Malaysia. Transformasi digital asas kecemerlangan bersama Datuk Seri Khairul Zami Daud, Ketua Pengarah Imigresen Malaysia. Seketika tadi kita bercakap tentang isu pasport, isu pemeriksaan dan juga isu persepadanan, Datuk Seri. Ada satu sistem yang dinamakan National Integrated Immigration System yang sedang dibangunkan dalam pemudah cara dan untuk mencapai hala tuju kepada transformasi digital. Apa yang terkandung dan bagaimana ia memberikan impak bukan sahaja pada jabatan tetapi juga kepada pelanggan, Datuk Seri? Dalam usaha untuk menjadikan Jabatan Imigresen ini sebuah jabatan imigresen yang moden dan bertaraf dunia, tentu saja kita memerlukan satu teknologi baru yang terkini, yang sesuai dengan perkembangan-perkembangan semasa. Sistem yang digunakan oleh Jabatan Imigresen sekarang ini dikenali sebagai MyIMS. Dan sistem ini telah pun berusia hampir 20 tahun kerana ia dibangunkan pada tahun 90-an dahulu dan dibuat penambahbaikan dari masa ke semasa. Sistem yang masih lagi menggunakan mainframe, dan mainframe ini dinaik taraf dari masa ke semasa. Dalam perkara ini saya merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan kerana telah meluluskan pembangunan sistem baru untuk Jabatan Imigresen Malaysia yang dikenali sebagai NICE ini. Dan sistem ini bernilai 1.2 bilion.
Satu, sistem ICT yang terbesar di dalam sejarah yang akan dibangunkan untuk Jabatan Imigresen Malaysia. Yeah. Pembangunan telah pun bermula mulai tahun ini dan ia dijangka mengambil masa selama 2 tahun. Dan saya yakin bahawa mulai awal tahun 2024 nanti, sistem NICE ini akan mengambil alih sepenuhnya sistem MyIMS yang digunakan sekarang ini, yang mempunyai banyak kelemahan. Kadang-kadang berlaku gangguan sistem, pasport tidak dapat diproses, berlaku sedikit gangguan autogate, jadi perlu melalui kaunter manual. Sistem baru ini akan menjadikan immigration ini sebuah jabatan yang menggunakan perkhidmatan online dan digital sepenuhnya. Saya bagi contoh di pintu masuk. Kesemuanya akan menggunakan teknologi facial recognition, di mana pelawat asing juga boleh menggunakan kaunter-kaunter automatik ini. Dan muka mereka akan dibaca, biometrik akan dibaca dan mereka boleh meneruskan perjalanan itu, keluar masuk itu dengan lebih cepat. Tanpa kita mengabaikan aspek-aspek keselamatan. Kini sudah mula ada di lapangan terbang, ya, Datuk Seri? Sudah mula, tetapi untuk rakyat Malaysia dahulu. Di dalam sistem yang sedia ada sekarang ini. Kelainannya berbanding dengan sistem yang berasaskan pada mainframe sebelum ini, ya kita sedia maklum untuk menyelesaikan isu-isu kelemahan dan juga kekurangan yang berlaku. Cuma bagaimanakah ia boleh bergerak seiring dengan kemajuan teknologi dan juga kemajuan isu-isu di peringkat antarabangsa ataupun kemajuan isu persepadanan dan juga isu imigresen ini, Datuk Seri? Berbeza dengan sistem MyIMS yang ada sekarang ini. MyIMS dibuat penambahbaikan apabila dirasakan perlu. Apabila kita dapati bahawa terdapat kelemahan di segmen-segmen tertentu, bahagian berkenaan akan dinaik taraf. Contohnya mainframe yang saya maklumkan tadi. Tetapi sistem NICE ini nanti kita akan mempunyai teknologi refreshment setiap 3 ke 5 tahun. Maksudnya secara automatik, ya. Seperti mana kalau kita menggunakan telefon bimbit, kadang-kadang kita akan terima software update dari masa ke semasa. Jadi konsep yang sama untuk sistem MyIMS ini. Dalam tempoh tertentu, teknologinya akan, softwarenya akan di-update supaya ia sesuai dengan perkembangan semasa. Alright. Datuk Seri, apakah ini kita memberikan gambaran pula berkenaan tentang sambutan Hari Imigresen tahun 2022? Difahamkan akan ada kajian berterusan dilakukan untuk kita berceritakan kembali sejarah penubuhan Jabatan Imigresen Malaysia. Di samping itu, bersempena dengan Hari Imigresen akan dilaksanakan Hari Bertemu Pelanggan yang dilaksanakan di Putrajaya. Jadi untuk rangkumannya boleh diceritakan perihal dan juga perkaitan berkenaan tentang atau cara itu nanti. Ya, terima kasih. Hari Imigresen pada tahun ini akan disambut pada 21 Julai, iaitu pada hari Khamis ini. Perbarisan kawat oleh pegawai-pegawai dan anggota imigresen akan diadakan di Dataran Pahlawan, Putrajaya, dan ia akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Dan acara sambutan itu adalah sama seperti mana acara sambutan untuk Hari Polis Diraja Malaysia contohnya, ataupun Hari Angkatan Tentera. Kami belajar daripada mereka. Dan program Hari Bertemu Pelanggan telah diadakan mulai hari Isnin baru-baru ini dan akan berjalan sehingga hari Jumaat. Apa yang menariknya ialah orang ramai boleh datang ke program Hari Bertemu Pelanggan ini dan mereka boleh membuat pembaharuan pasport. Dan pasport ini akan dikeluarkan pada hari yang sama. Di samping itu, pembaharuan visa juga bagi mereka yang mempunyai pasangan-pasangan daripada negara luar boleh dilaksanakan pada hari berkenaan. Semakan ke atas sekatan perjalanan ataupun senarai hitam dan sebagainya boleh dilakukan. Kesemua perkhidmatan imigresen ditawarkan semasa Hari Bertemu Pelanggan ini dan alhamdulillah sambutannya adalah amat baik sekali. Pada hari semalam, hari pertama, kami menerima lebih kurang 800 orang dan pada hari ini antara 600 ke 700 orang telah datang. Jadi bagi 2 hari ini jumlah mereka yang datang ialah 1,600 dan alhamdulillah sangat dihargai
perkhidmatan yang ditawarkan ini. Okey, lokasi setepatnya itu yang diadakan hari ini? Dia diadakan di Dewan Serbaguna di Ibu Pejabat Imigresen di Putrajaya. Okey, baik. Mungkin boleh berdatang beramai-ramai dan sehingga tarikh 20. Sehingga hari Jumaat. Okey, baik. Datuk Seri, selain daripada Hari Bertemu Pelanggan, Hari Imigresen tahun 2022, ini satu gambaran perspektif untuk kita memberi penjelasan kepada masyarakat. Sebagai sebuah anggota beruniform ataupun sebagai sebuah badan kerajaan, sudah pasti Jabatan Imigresen terdedah kepada perspektif awam, perspektif umum berkenaan isu-isu kecenderungan masalah integriti dan sebagainya. Jadi perihal tentang isu-isu integriti dan nilai-nilai murni ini, bagaimana Datuk Seri menjelaskan berkaitan dengan isu-isu integriti perkhidmatan awam di Jabatan Imigresen Malaysia? Sebagai sebuah jabatan yang menguatkuasakan undang-undang, saya tidak nafikan bahawa terdapat kes-kes penyalahgunaan kuasa dan isu-isu integriti di dalam jabatan. Ini saya harus akui, kerana setiap pegawai imigresen ini mereka mempunyai kuasa-kuasa tertentu yang diberikan di bawah akta. Tidak ada kompromi dengan mereka yang menyalahgunakan kedudukan untuk kepentingan diri sendiri. Jika mereka melepaskan pendatang asing tanpa izin, contohnya masuk ke dalam negara kita melalui pintu masuk, sedangkan dia tidak layak, tindakan tegas akan dikenakan sehinggalah ke peringkat diberhentikan daripada perkhidmatan. Kalau kita bercakap tentang cara untuk mengatasi masalah integriti ini, sekali lagi saya percaya kepada teknologi. Melalui teknologi, isu integriti ini dapat dikurangkan. Contohnya penggunaan e-pembayaran, e-payment yang saya maklumkan pada peringkat awal tadi. Tidak ada lagi transaksi cash di antara pelanggan dan pegawai. Jadi tidak ada lagi isu-isu kehilangan wang awam dan sebagainya. Sekaligus masalah integriti dapat diatasi di situ. Dan apabila kita menggunakan teknologi, kuasa-kuasa budi bicara ni, rundingan boleh dikurangkan. Kerana mesin tidak boleh menipu. Kalau layak, layak. Kalau tidak layak, tidak layaklah. Mesin akan tolak terus. Ini kelebihannya. Saya percaya bahawa isu integriti ini boleh diatasi, insya-Allah, ya, melalui penggunaan teknologi, khususnya online dan digital ini. Dan inilah hala tuju jabatan sekarang ini. InsyaAllah Jabatan Imigresen Malaysia sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik dan juga memastikan integriti berada pada tahap yang membanggakan. Datuk Seri, ringkasnya, beberapa hari yang lalu baru pulang dari lawatan ke Pagalungan di Nabawan, Sabah bersama dengan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Jadi apakah antara output ataupun perkongsian untuk di lawatan tersebut berkenaan tentang pembinaan ataupun perubahan pos imigresen di Pagalungan tersebut? Di Pagalungan ini adalah satu kawasan di pedalaman di Nabawan, Sabah. Dan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri bersama dengan saya dan pegawai kanan kementerian yang lain telah melakukan lawatan ke sana dan melancarkan program pengeluaran pas menyeberang sempadan PMS di pos imigresen yang berada di situ. Sebelum ini, keluarga Malaysia di kawasan berkenaan terpaksa pergi ke pejabat imigresen di Keningau, yang jaraknya 100 km lebih. Terpaksa menggunakan bot dan kenderaan pacuan 4 roda untuk mendapatkan dokumen imigresen yang dikenakan bayaran RM20. Sedangkan untuk melakukan perjalanan itu, mereka perlu membayar tambang antara RM80 ke RM90. Jadi keputusan telah dibuat dan ia sebenarnya adalah KPI di bawah aspirasi keluarga Malaysia yang 100 hari ini dan telah berjaya dicapai. Dan serentak dengan lawatan itu juga, Yang Berhormat Menteri telah mengumumkan bahawa satu ICQ yang lebih sempurna, yang lebih lengkap akan dibina di kawasan Pagalungan ini. Kerajaan negeri sendiri telah pun mengenal pasti tapak yang sesuai dan selepas ini proses permohonan tanah akan dimulakan. Dan insya-Allah ianya akan menjadi realiti satu hari ini. Insya-Allah, insya-Allah. Yang berbagi Datuk Seri, ini kesempatan untuk kita mengakhiri bicara naratif untuk ucapan sebenarnya Hari Imigresen tahun 2022. Datuk Seri. Sekali lagi terima kasih kepada RTM dan sempena Hari Imigresen, selaku Ketua Pengarah saya mengucapkan selamat Hari Imigresen kepada semua warga imigresen yang saya kasihi sekalian. Kita mesti sentiasa untuk menerima perubahan, dan perubahan yang akan kita lalui sekarang ini ialah ke arah penggunaan teknologi iaitu digital dan online,
dan kita seharusnya mempersiapkan diri untuk menerima perubahan-perubahan yang besar ini. Terima kasih. Datuk Seri, terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami. Terima kasih Jabatan Imigresen Malaysia, Transformasi Digital Asas Kecemerlangan. Itu dia yang berbagi Datuk Seri Khairul Zami bin Daud, Ketua Pengarah Imigresen Malaysia, bersama dengan kita bersama dengan Hari Imigresen tahun 2022. Anda boleh datang ke Putrajaya untuk Hari Bertemu Pelanggan bersama dengan Hari Imigresen tahun 2022. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri. Terima kasih Jabatan Imigresen Malaysia. InsyaAllah kita akan bersua kembali, dan terima kasih kerana bersama kami di Salon ATM TV1 dan Persiapan Serta dalam talian ATM Klik di perkongsian media sosial berita ATM. Dengan itu, kita ucapkan selamat malam. Salam keluarga Malaysia.